Assalamualaikum, selamat datang, selamat bertemu lagi di dalam Cam Studio. Untuk video kali ni, aku tak nak bersembang mengenai skuad kebangsaan. Sebab apa? Aku nak update sikit lah apa info terkini dalam Liga Super kita ni. Lagi-lagi dalam bab perpindahan pemain. Kalau aku hold lama-lama, takut aku lupa nanti kan. Jadi, baik aku update je apa yang ada setakat ni. Walaupun transfer window belum lagi buka, tapi dah ada pasukan-pasukan yang dah pun sign pemain-pemain. Memang laju betul lah buat kerja ni, Mat. Ini betul-betul semangat. Jadi apa-apa pun, aku mulakan dulu dengan pasukan TFC. TFC ni boleh kata pasukan paling awal lah sign pemain pada kali ni. Dengan officialnya, TFC telah pun sah membawa masuk Nur Hakim Hassan selepas beliau telah dilepaskan oleh Selangor. Pada musim ni, Hakim agak sedikit bergelut lah untuk mendapatkan minit permainan selepas kemasukan Faizal Halim, di mana dia cuma bermain sebanyak 5 kali sahaja dan menyumbang 1 assist. Di TFC, Hakim akan kembali bergandingan semula dengan Coach Tommy, di mana dua individu ni pernah bekerjasama sewaktu di T-Team dulu. Walaupun sudah berusia 32 tahun, pengalaman, kelajuan dan juga kelincahan yang ada pada Hakim ni mampu menghadirkan satu impak yang positif di posisi sayap TFC. Ditambah pula TFC sudah pun kehilangan Syafiq Ismail aka Kacang yang terpaksa diketepikan akibat kecederaan ACL. Jadi berkemungkinan besar Kacang musim ni dah tak main. Jadi Hakim ni adalah pemain yang cukup sesuai untuk menggantikan tempat Kacang ni. Next, kita ke pasukan Kedah. Satu benda yang agak mengejutkan apabila Kedah mengumumkan bahawa striker import mereka iaitu William Souza telah pun sah meninggalkan Kedah. Timbul sedikit persoalan kenapa Kedah memilih untuk melepaskan William ni. Tak dinafikan, pada awal musim, William ni agak sedikit bergelut lah untuk mendapatkan gol, di mana dia cuma skor 3 gol saja dalam 7 perlawanan. Akan tetapi, 7 perlawanan kemudian, dia telah berjaya untuk menambah lagi 5 gol menjadikan total semuanya 8 gol dalam Liga. Dengan ketiadaan William, adakah Kedah akan membuat keputusan untuk sign satu lagi pemain import di bahagian attacking ataupun Kedah akan menggunakan Jonathan Balotelli dan juga Ebenezer Asifwah akan dinaikkan pangkat ke skuad utama? Dengan cerita jugalah, Kedah dikaitkan dengan bekas pemain import Melaka United dan juga Selangor iaitu Ifedayo Omosuyi. Buat masa ni, Ifedayo masih lagi belum bersama dengan mana-mana pasukan. Jadi, timbul persoalan, adakah Kedah akan sign Ifedayo ni? Bagi aku, Ifedayo ni, kita semua tahu yang Ifedayo ni memang sudah terbukti berbisa dalam Liga Super kita ni. Cuma masalah sekarang ni, dia ni pun dah lama tak main. Takut nanti masuk Kedah, dia akan struggle. Yang confirm sekarang ni, Kedah akan sign 3 pemain nanti. Pemain mana? Kita pun tak tahu, tapi macam-macam nama lah yang timbul. Selain Fedayo, pemain-pemain yang hangat dikaitkan dengan Kedah ketika ini adalah nama-nama seperti Rizal Ghazali, Mahmud Al-Mardi, Syafiq Ahmad dan juga Fazrul Amir. Betul atau tak, itu kita kena tunggu pada bulan depan. Next, Kuching City. Dalam sedar tak sedar, Kuching City ni pun dah berjaya untuk sign 3 pemain import. Pemain-pemain tersebut adalah Bruno Ribal yang bermain di posisi tengah, Desi Marcel aka Kante yang juga bermain di posisi tengah dan Pedro Henrique yang bermain di posisi striker. Sudah tentulah kemasukan 3 pemain ni akan memperbaiki lagi lah kelemahan-kelemahan yang ada pada Kuching City ni. Tak sabarlah aku nak tengok Desi Kante ni main balik. Dulu dekat TFC dia ni memang perform tapi bila dia join Kedah, dia ni agak sedikit bergelut lah dan tak perform mana. Anda kata kalau Desi ni mampu perform balik macam zaman-zaman dia main dekat TFC dulu, confirm bahagian tengah Kuching City ni akan jadi padu. Yang last sekali, kita ke pasukan Pahang. Pahang pun dengan cerita akan cuba untuk sign pemain import. Setakat ni, Pahang terlalu bergantung kepada Kepa untuk mendapatkan gol. Lucas Silva pula memang dah tak boleh pakai dah tu. Dengan injured, tak fit mana lagi, so better lah Pahang sign pemain import yang lain. Musim ni, dia cuma main 4 game saja. Tak ada gol, tak ada assist. Dan last 5 game sebelum ni, dia langsung tak main. Memang sayang lah, sebab apa? Sebelum ni, dengan Penang, dia ni memang perform. Tapi bila masuk Pahang, tiba-tiba pula injured. So nak perform macam mana lah kan? Jadi disebabkan itulah Pahang nak sign pemain import yang lain. Dengar cerita, nama-nama yang dikaitkan dengan Pahang ketika ini adalah William Jebo yang bermain di posisi striker. Dia ni pun satu geng lah dengan Kepa. Dan Khalifa Isa Alafi, pemain yang beraksi di posisi tengah. Dan dengar cerita jugalah yang Pahang ni berminat nak sign pemain import Iceland. Tapi tu sekadar rumus je lah. Tapi kalau tengok gaya, Pahang ni betul-betul lah nak perbaiki kelemahan pada bahagian attacking dan juga di bahagian tengah. Paling penting bagi aku dekat posisi striker lah. Sebab apa? Pahang ni terlalu bergantung kepada si Kepa ni. Tak ada Kepa, jam Pahang ni. Jadi nak tak nak,
Pahang ni memang kena sign pemain import dekat posisi striker ni. So itu je lah geng, kisah pemindahan dan juga rumus yang tengah hangat dalam Liga Super ketika ini. Kalau you guys tahu apa-apa info dan juga apa-apa khabar angin, macam biasa boleh komen dekat bawah, ok? Jadi itu je lah apa yang aku nak share pada kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe video dan channel aku ni. Kalau ada apa-apa macam biasa guys, boleh komen dekat bawah. Nama aku Halimas, aku ciao dulu. Peace.